Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, salam sejahtera kepada semua. So, yang dihormati dan disanjungi Puan Nazirah binti Nadarudin, pensyarah pengajian Malaysia di kelas BSS 61 dan BSS 62 dalam Diploma in Sport Management. Saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Akir Akmal bin Zilimi dan bersama kumpulan saya Mirzakul Irsyad bin Muhammad Isa, Muhammad Khairul Mukri bin Junaidul Khair dan Hafiz bin Abdul Rahman. Baik, apa saya nak sampaikan hari ini? Apa yang saya nak sampaikan ialah perayaan dan hari penting Islam. Mesti awak bertanya, apa itu perayaan dan hari penting Islam? Kita akan saksikan. Baik, dalam video pertama, saya menceritakan dan membentangkan tentang kepentingan dan hari perayaan Islam ialah nombor satu adalah Maulidul Rasul. Baik, apa yang diceritakan dan disebarkan tentang berkenaan maklumat Maulidul Rasul? Perayaan Maulidul Rasul ialah bermaksud hari kelahiran baginda, iaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada Maulidul Rasul adalah merupakan hari kelahiran yang tarikhnya ialah 20 April 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baik, di sini saya ingin membahaskan 3 perkara tentang Maulidul Rasul. Dan Maulidul Rasul juga adalah kelahiran seorang insan dan seorang nabi yang terakhir, yang membawa petanda dan rahmat dalam ajaran Islam. Baik, mari kita tengok tentang 3 perkara ini. Baik, apa saya nak beritahu? Yang pertama ialah berkenaan dengan ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam perut ibunya, iaitu Aminah. Malaikat telah memberitahu Aminah, iaitu ibu baginda, yang akan lahirnya, akan munculnya dan akan wujudnya seorang insan, Nabi Muhammad SAW. Dia tidak seperti ibu-ibu lain menunggu dan melahirkan, tetapi ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana malaikat telah memberitahu dan menyampaikan pesanan kepada Aminah. Baik, yang kedua saya nak ceritakan pula tentang apa yang seronok sangat tentang Maulidul Rasul dan kenapa orang Islam sambut Maulidul Rasul. Baik, yang kedua ni, dalam perut bonda Aminah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu dan telah mengarahkan kepada para malaikat supaya syurga Firdaus dibuka, termasuklah langit dan bumi. Itulah dia kepentingan Maulidul Rasul. Baik, yang terakhir tentang Maulidul Rasul ni, yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan, akan ada munculnya serangan daripada tentera gajah, iaitu serangan dari tentera Abraha, dan nama gajah itu ialah Mahmudi. Mereka menyerang kota Mekah ketika lahirnya Nabi Muhammad. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar sekumpulan burung melemparkan batu terhadap tentera bergajah Abraha dengan sebanyak-banyaknya burung untuk menghentikan serangan gajah. Maka kota Mekah itu selamat dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Itulah tiga faktor tentang perayaan Maulidul Rasul. Baik, mari kita pergi seterusnya fakta yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirzakul Irsyad bin Muhammad Isa dari Seksyen 62. Okey, hari ini saya nak menceritakan apa itu nuzul Quran. Okey, yang pertama, peristiwa nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Muhammad hingga seterusnya berperingkat-ringkat menjadi lengkap sebagai kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Okey, peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41. Daripada keputeraan Muhammad ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira.
bersama dengan tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Muhammad, maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam, terutamanya yang serius memikir rahsia Al-Quran. Okey. Di sini saya nak menceritakan sedikit sejarah Al-Quran. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, membaca Al-Quran serta menghayati dan mengamalkannya adalah satu ibadah. Ia merupakan satu kitab panduan hidup manusia dan rujukan utama umat Islam di samping sunnah Rasulullah. Al-Quran dinukilkan secara mutawatir. Mutawatir itu seperti berperingkat atas sebab penurunannya, dan masyah yang lazim ditemui hari ini dikenali sebagai masyah Uthmani. Rencana ini mengemukakan satu kajian tentang asal-usul sejarah Al-Quran. Dari segi cara wahyu diturunkan, peringkatnya, tempat turunnya, masanya dan awalnya dan akhirnya, disertakan sebagai maklumat tentang pengumpulan dan pembukaan Al-Quran. Okey, pengertian nuzul Al-Quran. Daripada segi bahasa, perkataan nuzul bererti menetap di satu tempat atau turun dari satu tempat yang tinggi. Kata perbuatannya nazala, membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sebenarnya penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz atau simbolik sahaja yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Tujuan untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah sama ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya digunakan dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 290 kali. Sebagai contoh, dia yang telah menurunkan hujan dalam ayat Al-Baqarah 22. Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Okey, cara Al-Quran wahyu diturunkan. Okey. Saya menceritakan peringkat penurunan Al-Quran. Okey, para ulama menyatakan penurunan Al-Quran berlaku dalam dua bentuk, iaitu secara sekaligus dan berperingkat. Walau bagaimanapun, mereka berselisih pendapat tentang berapa kali berlakunya penurunan Al-Quran secara sekaligus. Terdapat 3 pandangan mengenai hal ini, iaitu penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Al-Lawh Al-Mahfuz. Kali kedua dari Al-Lawh Al-Mahfuz ke Ba'i Al-Izzah di langit dunia. Dan kali ketiga penurunan kepada Jibril alaihissalam dalam tempoh 20 malam. Itu sahaja daripada saya tentang nuzul Quran. Saya harap sempena hari nuzul Quran pada bulan Ramadan contohnya, dan amalkan membaca Al-Quran dan fahami isi kandungan Al-Quran supaya kita dapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim Mukri Benjamin here daripada Seksyen 22. Hari ini saya akan menerangkan mengapa umat Islam menyambut Hari Raya Fitri. Menurut sejarah, sebelum ajaran Islam, masyarakat Arab di Madinah menyambut dua hari raya yang digelarkan Hari An-Nairuz dan Al-Mahrajan yang disambut dengan tarian, nyanyian dan minuman yang memabukkan. Hari Raya Fitri pertama disambut oleh umat Islam selepas berlakunya Perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ketika pertama kali kewajipan menunaikan ibadah puasa diturunkan.
Sambutan raya itu dilakukan untuk meraihkan kemenangan tentera Islam dalam Perang Badar dan juga kejayaan umat Islam menunaikan kewajipan puasa untuk kali yang pertama. Perang Badar adalah perang paling penting dalam sejarah umat Islam yang berlaku di bahagian barat Semenanjung Arab, melibatkan pertempuran di antara 313 orang tentera Islam, gabungan 82 orang Muhajirin dan 231 orang Ansar, untuk menawan kembali harta mereka yang telah dirampas di Mekah dan ditinggalkan ketika berhijrah. Selepas mendapat kemenangan dalam Perang Badar ketika sedang mengerjakan ibadah puasa, Rasulullah SAW mengarahkan umat Islam menyambut Hari Raya Fitri. Selain itu, Rasulullah SAW menggalakkan pemakaian pakaian baru dan mengamalkan sedekah ketika Hari Raya Fitri berdasarkan satu kisah seorang sahabat yang tiada baju baru untuk menyambut sambutan Hari Raya. Rasulullah SAW kemudian meminta mana-mana sahabat beliau menyumbangkan persalinan pada dia yang memerlukan. Perayaan Aidilfitri adalah satu ibadah berdasarkan hadis diriwayatkan Tabrani daripada Ubadah bin Sa'id. Rasulullah bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam Aidilfitri dan Aidil-Adha dengan amalan yang baik dan ikhlas kerana Allah, maka tidak akan mati hatinya pada hari semua hati-hati akan mati, iaitu hari kiamat. Sambutan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Islam bukanlah cara untuk bermewah-mewah atau berbelanja berlebih-lebihan. Islam amat menganjurkan agar umatnya bersederhana dalam melakukan persiapan. Dan akhir sekali, pada zaman sekarang, Aidilfitri adalah hari sambutan masyarakat Islam meraihkan kejayaan mengawal nafsu makan dan minum serta perkara yang dilarang sepanjang bulan Ramadan. Sekian saja dari saya, Muhammad Karim Mukri bin Jotohir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz bin Abdul Rahman akan membentangkan tentang perayaan Hari Raya Aidil-Adha. Hari Raya Aidil-Adha, Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini merupakan perayaan terbesar di dalam Islam selain Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada setiap 1 Syawal. Aidil-Adha disambut pada hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Bermula dengan takbir Aidil-Adha pada malam 10 Zulhijjah, diikuti dengan solat sunat Aidil-Adha serta khutbah Aidil-Adha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan sama ada pada 10, 11, 12 dan 13 siang Zulhijjah. Semua waktu ini dipanggil Hari Tashrik. Aidil-Adha ialah perayaan yang istimewa kerana ia merupakan hari untuk umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam menunaikan perintah Allah dan kesabaran anaknya Nabi Ismail AS dalam memenuhi perintah Allah SWT. Selain itu, salah satu keistimewaan Aidil-Adha dan Hari Tashrik ialah ibadat korban. Ibadat korban ini hanya boleh dilakukan pada 4 hari, iaitu bermula waktu selepas khatib menyampaikan khutbah Aidil-Adha sehingga sebelum tenggelam matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Dari segi bahasa, korban bermaksud dekat, manakala dari segi istilah ia bermaksud menjalankan perintah agama atau taat kepada perintah Allah kerana ingin mendekatkan diri kepadanya. Hari Raya Korban jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijrah Islam. 10 Zulhijjah merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam kerana Nabi Adam dan isterinya Hawa dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah di luar bandar Mekah. Pada hari raya, orang Islam disunatkan mengenakan pakaian yang paling cantik, paling bersih dan juga mengenakan wangi-wangian. Pada pagi hari raya korban, umat Islam akan mengerjakan sembahyang sunat hari raya sebanyak 2 rakaat dengan 7 takbir pada rakaat pertama diikuti 5 takbir pada rakaat kedua. Pada kebiasaannya, solat sunat Aidil-Adha dicepatkan sedikit berbanding solat sunat Aidilfitri.
hikmahnya dicepatkan sedikit waktu solat sunat Aidiladha adalah bagi memberi masa untuk penyembelihan korban. Hikmahnya dilewatkan sedikit solat sunat Aidilfitri pula adalah bagi membenarkan peluang bagi mereka yang belum membayar zakat menunaikan kewajipan mereka, dan disunatkan makan dahulu sebelum pergi ke masjid. Manakala bagi Aidiladha, hikmah disunatkan makan selepasnya supaya makanan yang mula-mula dimakan pada hari itu ialah daging korban yang berkat. Selepas bersembahyang, upacara korban akan dimulakan. Lembu, kambing dan biri-biri yang dikorbankan akan disembelih secara beramai-ramai di kawasan masjid. Masjid sebelum dibagi-bagikan dagingnya kepada orang ramai, terutamanya kepada golongan fakir miskin. Hari Raya Aidiladha disambut ketika umat Islam membuat perziarahan ke Mekah, mengunjung Kaabah dan melakukan korban sembelihan. Al-Quran tidak menyatakannya, tetapi umat Islam memegang bahawa perayaan korban ini memperingati kesanggupan Nabi Ibrahim untuk menyerahkan anaknya sebagai korban kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Syahi bin Sam Hasri. Saya ingin membentangkan perayaan dan hari penting Islam, iaitu Lailatul Qadar. Agama Islam mempunyai perayaan dan hari pentingnya. Salah satunya ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang khususnya terjadi pada bulan Ramadan, dan ayat Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Seterusnya, malam Lailatul Qadar disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr, dan ia lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu, malam Lailatul Qadar tidak diketahui waktunya secara tepat, namun menurut beberapa hadis, malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Antara hikmah malam Lailatul Qadar dirasakan agar umat Islam rajin beribadat di sepanjang malam, khususnya di 10 malam yang terakhir. Keseluruhan Muslim biasanya berusaha agar tidak mensia-siakan malam Lailatul Qadar, contohnya dengan menjaga diri agar berjaga pada malam-malam terakhir Ramadan sambil beribadah sepanjang malam. Malam Lailatul Qadar juga mempunyai kelebihan bagi umat Islam, iaitu orang yang pasti mendapat sebahagian Lailatul Qadar ialah orang yang solat fardu, maghrib dan isyak secara berjemaah sepanjang bulan Ramadan, dan dia tidur dengan azam yang kuat untuk solat subuh berjemaah. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah mulai separuh malam, dan sesiapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah bersolat sepanjang malam. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Selain itu, kelebihan lain pula, solat tarawih adalah termasuk solat malam kerana dia dilakukan selepas solat isyak. Orang yang solat tarawih dia solat sunat pada malam Lailatul Qadar. Oleh itu, tambahkanlah lagi bilangan rakaatnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Sekian dari saya.